chapter 4 conic section. Okey. Tadi saya teruskan. Untuk conic section ni kita akan lihat dinamakan conic ni sebab asalnya kita punya bentuk ni adalah kon. Sama ada bentuk yang ke atas ataupun yang ke bawah ni lah. Bentuk kon. Kemudian kalau kon ni kita potong. Katakan kita potong dengan cara macam ni, maka kita akan dapat bentuk pada kon tu adalah parabola. Okey? Bentuk kon tu adalah parabola. Jadi kita akan bincang nanti bentuk parabola. Okey? Ni parabola ni sebenarnya kita dah belajar masa di sekolah. Itu bentuk yang pertama. Asalnya parabola ni bentuk dia adalah daripada kon yang kita potong. Kalau kita potong sangat macam ni, maka yang terhasil tu adalah bentuk parabola pada kon tu. Okey, kemudian kalau kita potong secara melintang, kita akan dapat bentuk circle. Bentuk circle. Ini semua hasil daripada kon, tapi kita potong. Yang pertama kita potong secara macam ni, sengit macam ni. Yang kedua kita potong secara mengufuk. Kita akan dapat bentuk bulatan, circle. Kemudian kalau kita potong sengit macam ni, macam ni, maka kita akan dapat satu lagi bentuk dipanggil elips. Elips ni sama bentuk dengan circle, cuma dia akan bentuk lonjong sikit, macam bola rugby. Ni yang dipanggil elips. Jadi sekarang ni untuk bab 4 ni kita akan bincang parabola, circle, elips. Jadi sekarang ni kita akan berdasarkan maklumat yang diberi, kita perlu create persamaan dia. Kalau parabola macam mana persamaan dia, kalau circle macam mana, kemudian yang terakhir adalah elips. Bagaimana kita nak bentukkan persamaan dia. Okey, kita teruskan. Okey, kita terus. Okey, yang pertama kita lihat dulu circle. Okey, circle ni bentuk bulatan. Okey, tadi kita dah sentuh mana datang circle ni. Ni kalau kita potong secara mengufuk. Circle contoh dia yang ni lah. Untuk circle ni kita dah belajar sebelum ni. Yang di tengah ni dia panggil sebagai center. Yang di tengah. Kemudian daripada center sampai ke hujung ni, ini dia panggil radius. Ini semua kamu dah belajar ni. Okey. Kemudian katakan kita daripada sini merentas melalui center sampai ke hujung. Ini yang dipanggil diameter. Garis tu adalah diameter. Ataupun kalau kita kaitkan dengan radius, dia adalah 2 kali. Okey, sekarang ni equation, kalau kita lihat pada nota, equation ni dia ada 2 bentuk. Sama ada dipanggil standard form equation, ataupun satu lagi dia panggil general equation of circle. So ada 2 bentuk formula. Okey, yang bentuk yang macam ni, ini dia panggil standard form. Yang ni, ini dia panggil standard form of circle. Jadi kalau soalan nak bentuk standard form, maka kita mesti ambil bentuk yang ni lah. Okey. Di mana HK tu dia panggil center. HK tu center. Okey. Kemudian yang P ni titik, sebarang titik di atas garis. Bila dia panggil titik di atas garis, dulu kita panggil istilah dia adalah locus. Titik yang bergerak. Biasa titik yang bergerak ni kita labelkan sebagai XY. Okey. Kalau nak ikutkan, kalau kita gunakan formula jarak antara 2 titik, ini asalnya. Jarak antara 2 titik, kita akan dapat formula ni lah. R kuasa 2, kemudian kita akan ambil X tolak H. Maksudnya kita ada 2 titik, tolakkan X, kemudian 2 titik untuk Y pula. Okey, kemudian daripada sini, kalau kita kuasa 2 kiri kanan, maka kita akan dapat satu formula yang baru ni. Formula yang baru ni dipanggil standard form. Okey, standard form dan menggunakan center HK. Ini formula yang pertama. Okey. Kemudian kita lihat formula yang kedua. Kalau formula standard form tadi, kalau kita expand, ini kalau kita expand, nanti kita akan dapat bentuk macam ni lah. Bentuk ni. Kalau kita expand daripada standard form. Okey. Kemudian kalau kita compare kan, seperti yang ni, di mana G itu adalah negative H. G itu adalah negative H. Okey. Kemudian F itu adalah negative K.
So kita akan dapat satu formula yang baru. Ini dia panggil general form for equation, for circle. Okey, jadi kita tengok balik tadi. Kalau bentuk standard form, ini kalau standard form kita menggunakan HK. Ini tadi kita dah sentuh tadi. Ini dia panggil standard form. Ini adalah standard form. Okey, kalau standard form kita akan gunakan maklumat yang pertama, center tu mesti guna HK. Center tu HK. Okey, kemudian radius tu kita ambil sebagai R, radius. Okey, center HK. Ini kalau standard form. Kalau formula yang kedua ni, ini dia panggil general form. Ini dia panggil general form. Kalau general form, okey, general form sama juga. Yang pertama kita akan perlukan center. Center ni ejaan dia sama ada CENTRE ataupun CENTR. Mana-mana pun boleh. Okey, center. Kita tak menggunakan HK. Kalau general form, center tu kita kena ambil negative G, negative F. Okey. Macam ni. Negative G ni maksud dia, kita lihat sebelah X ni. Sebelah X ni, kita jangan baca 2G, kita baca G je. Tapi bila kita masukkan ke dalam center, mesti guna negative G. Kalau untuk Y pula, kita bukan baca 2F, kita akan baca F. Tapi bila kita masukkan ke dalam center, kita gunakan label negative F. Okay. Kemudian yang kedua, radius. Kalau kita ambil daripada general form ni, cara dapatkan radius, kita boleh gunakan formula G kuasa 2 tambah F kuasa 2 tolak dengan C. Okey, tolak dengan C. Ini nota muka surat 36. Jadi untuk circle dia ada dua formula. Yang pertama standard form. Kalau standard form kita gunakan center tu adalah HK. Radius tu yang kita dapat ni lah. Tak perlu kira. Radius tu daripada equation ni. Kemudian formula yang kedua general form. General form pula, center kita tak guna lagi HK, kita guna negative G, negative F. Sebab dalam general form dia tak ada HK. Dia menggunakan G dan F. Dan kalau nak cari radius, kita ada G, ada F, ada C, kita boleh gunakan formula ni. G kuasa 2 tambah F kuasa 2 tolak C. Kemudian kita akan ambil square root. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, contoh soalan. Okey, ini yang saya nyatakan tadi. Center, negative G, negative F. Radius adalah yang ni. Okey, kita tengok contoh. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Kalau kita lihat contoh yang pertama, find the equation of circle having AB as diameter. Tadi saya dah bagi tahu diameter tu adalah garis dalam bulatan yang mesti melalui center. Itu dia panggil diameter. Okey, katakan katakan saya lukislah. Kita ada circle dan kita ada diameter. Diameter ni melalui center. Okey, sekarang kita punya point A kita adalah 18. Yang pertama adalah 18. Kemudian kita ada satu lagi point B. B ni adalah 314. Okey. Kemudian kalau kita jumpa soalan find the equation of the circle, kita kena ingat ada dua formula, sama ada nak gunakan standard form ataupun general form. Kalau soalan yang macam ni kita boleh pilih nak buat dalam bentuk standard form ataupun general form, ikut mana yang kita rasa mudah. Sebab soalan ni adalah umum. Okey, katakan saya nak guna dalam bentuk standard form. Kalau dalam bentuk standard form, formula dia adalah X tolak H kuasa 2 tambah dengan Y subtract 2K squared equals to R squared. Okey. Jadi step yang pertama, kita dapatkan dulu dia punya R dia. Kita boleh dapatkan dia punya R dengan cara bahagi 2. Kita cari panjang AB ni, kemudian kita bahagi 2. Itu step yang pertama. Okey, bagi 2. So dapatlah dia punya radius. Kemudian kalau center ni kita ambil ni titik tengah ni. Jadi yang pertama kita boleh gunakan formula jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik, kemudian kita bahagi 2. Kemudian kalau nak dapatkan center,
kita hanya menggunakan 2 titik tapi gunakan di tengah. Radius tu adalah nilai dia adalah diameter 2 punca 10. Tapi kalau radius kena bahagi dengan 2. So dapatlah square root of 10. Okay, kemudian kita masukkan ke dalam formula standard form. So kita gantikan. Jadi jawapan kita ni sama ada nak biar di sini ataupun kita boleh expand. Kalau kita berhenti kat sini, ini dia panggil standard form equation. Kalau kita expand kiri dan kanan ni, expand, maka ini adalah bentuk general form. Jadi untuk soalan ni kita boleh pilih nak berhenti di mana, standard form ke ataupun general form. Untuk yang kedua, kadang-kadang soalan dia nak equation of the circle, tetapi dia bagi maklumat 3 titik. Biasanya kalau kita jumpa soalan yang macam ni, nak mencari equation tapi maklumat dia 3 titik, maka lebih mudah kita buat daripada general form. Kita lihat balik. Kalau general form macam ni lah. Kita gunakan general form ni, kita gunakan maklumat 3 titik, gantikan X dan Y. So ada 3 tempat lah ni. Kita gantikan X dan Y. Kita perlu cari G berapa, F berapa, C berapa. So kita gantilah. Ini kalau kita ganti titik yang pertama, kan, gantikan yang X ni 9, yang Y ni negatif 7. Sama juga untuk X yang di sini, ini 9, dia ni akan jadi negatif 7. So kita akan dapat persamaan yang pertama. Kita boleh cek lah, kita akan dapat persamaan yang pertama. Kemudian guna gantian nilai titik yang kedua. Titik yang kedua. Kemudian gantikan titik yang ketiga pula. Ini maksudnya kalau kita ada titik yang pertama 9 negatif 7. Ini titik yang pertama. Kemudian titik yang kedua kita ganti negatif 3 negatif 1. Ganti dalam general form tadi. Kemudian titik yang ketiga 62. So kita akan dapat macam ni lah. Akhir sekali nanti kamu akan dapat 3 persamaan. Selesaikan 3 persamaan ni, cari G, F, C. Nanti kamu selesaikan lah. Kamu selesaikan. Selesaikan. Ini terpulang lah bagaimana cara kamu nak buat simultaneous equation. Akhir sekali kamu dapatkan G, dapatkan F, dan akhir sekali dapatkan C. Bila kita dapat G, F, C, ganti balik dalam general form. Tadi kita punya general form kita tadi, bentuk dia adalah X squared plus Y squared plus 2GX. Kemudian plus 2FY plus C equals to 0. Ini adalah general form. General form formula. So kita gantilah. G negatif 3. So dapatlah negatif 6. F kita 4. So dapatlah 8. Y. C kita negatif 20. So inilah kita punya jawapan. Jadi kalau kita jumpa soalan nak cari equation of the circle dengan melalui 3 titik, maka kita mesti gunakan general form. Itu lagi mudah. Kadang-kadang kita jumpa soalan dia nak mencari equation of the circle, tapi maklumat yang pertama passing through the point 11. Kemudian yang kedua 32. Kemudian kita tak diberi diameter tapi diberi equation. Jadi bagaimana cara kita nak selesaikan? Kalau nak mudah, saya gambarkan, saya lukis kat sini. Katakan kita ada maklumat circle, kemudian passing through the point 11. Katakan ni saya label je ni. Ni ada 11 satu. Kemudian point yang kedua mungkin di sini. Ni mungkin je, ni cuma lakaran je. Dan kita ada satu equation, ini diameter ni, tapi diberi equation. Melalui center ini diberi label y minus 3x plus 7 equals to 0. Kita dah ada 2 titik, 1 diameter. Kalau kita nak dapatkan equation, tak kisahlah sama ada nak gunakan standard form ataupun general form, kita perlukan 2 maklumat ni. Yang pertama, mesti ada center dia. Mesti ada center. Yang kedua, mesti ada maklumat radius. Mesti ada maklumat radius.
Katakan di sini saya menggunakan general form. Okay, general form. Okay, kalau kita gunakan maklumat pass through the point 11, so kita ganti macam tadi. Kita gantikan x1, y1. So kita ganti kat sini. Okay, so kita akan dapat equation ni. Gantikan maklumat yang kedua, 32. Kita ganti. Sebab titik ni di atas circle. Kemudian satu lagi, sepatutnya kita mesti ada 3 equation. Equation yang ketiga ni, tadi saya dah bagi tahu, ini maklumat dia mesti melalui center. Center tu kalau general form, dia tak guna HK. Dia guna negative G, negative F. Ni kamu kena ingat ni. Kalau general form, center dia negative G, negative F. Kalau standard form, center dia adalah HK. So ingat jangan gunakan HK kat sini. Sebab bila guna general form, mesti guna negative G, negative F. Jadi kita ambil center ni, kita masukkan ke dalam equation ni. Gantikan Y tu dengan negative F. Gantikan X tu dengan negative G. Maka kita akan dapat equation yang ketiga. Okey. So kita gantikan. So saya gantikan ya. Okey, kita gantikan. Dapatlah equation yang ketiga. Okey. Ini hasil daripada center, negative G, negative F. Masukkan ke dalam equation of diameter. Okay, so dapatlah 3 persamaan. So kita selesaikanlah. Tujuan kita dapatkan GFC. So kita selesaikanlah. Ini kamu fikirkan bagaimana cara yang sesuai sehinggalah kita dapat GFC. Okay, bila dah dapat, ganti balik dalam kita punya formula general form tadi. Formula dia adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 2GX tambah 2FY. Okay, so gantikanlah. Semua maklumat kita ada, G ada, F ada dan C pun ada, 4. Okay. Okay, contoh yang keempat. Contoh yang keempat, kita ada 2 circle. Kita nak dapatkan persilangan di antara 2 circle. Macam contoh dia katakan saya buat macam ni lah. Kita ada circle, dia bersilang. Contoh macam tu lah. Bersilang. So titik persilangan tu berapa? Jadi biasanya bila dapatkan intersection point ni, biasanya kita mesti buat simultaneous equation. Okay, so kita selesaikan lah. Okay. So kita buat persamaan serentak je. Antara kaedahnya kita boleh eliminate x squared dengan y squared dengan cara equation 1 subtract to equation 2. Ini antara kaedah lah. Okay, so daripada situ kita akan dapat nilai x equal to 0. Kemudian dapatkan y itu boleh pilih mana-mana equation, 1 atau 2. So kita akan dapat y. So ingat bila kita dapatkan y equals to square root of 3, bila square root bersama dengan unknown, dia mesti ada plus minus. So pastikan mesti ada plus minus. Okay, so kita tulis balik jawapan dia. So kita ada 2 titik persilangan. Contoh yang keenam, kadang-kadang soalan yang dapatkan find the equation of the tangent and normal to the circle. So ingat baliklah apa maksud tangent, apa maksud normal. Kalau kita lihat balik, kalau kita ada satu circle, contoh kita ada satu circle, tangent line. Okay. Tangent line ni adalah satu garis. Dia langgar circle pada satu titik. Ini dia panggil tangent line. Maksud dia garis yang langgar circle pada satu titik. Kalau kita ada garis, contoh macam ni, contoh. Kita ada garis tapi langgar circle pada 2 titik. Maka yang garis dot-dot ni, ini tak boleh dipanggil sebagai tangent line. Tangent line syarat dia mesti langgar circle pada satu titik. Okey, kemudian kita nak tengok pula normal. Ni tadi tangent line. Normal tu adalah, so kena tengok balik normal. Normal tu adalah 90 darjah. Okey, 90 darjah daripada tangent line. Ini dia panggil normal line. Maksudnya yang pertama mesti dapat tangent dulu. Kemudian kalau kita bincang 90 darjah pada titik ni,
maka itu dipanggil normal line. Okay. Titik tu diberi, yang dilanggar ni diberi, P itu adalah 31. Okay. Jadi soalan dia bagaimana equation of tangent dengan normal dia. Okay. Jadi kalau tangent dan normal ni, kita akan menggunakan formula Y sama dengan mx tambah c. Sebab dia tangent line. Okey, kemudian kena ingat balik, apa kaitan antara tangent, gradient of tangent dan gradient of normal. Gradient of tangent, kalau kita darab dengan gradient of normal, dia mesti dapat negatif 1. Sebab 90 darjah. Jadi kena ingat ni, syarat dia. Okey, jadi kita guna maklumat yang pertama. Okey. Sekarang ni kita dapatkan equation of tangent. Okey, equation of tangent. Okey, equation of tangent. Yang pertama, kita dapatkan equation of tangent. Kita boleh gunakan equation yang asal ni. Ni, equation yang asal ni. Okey, cara dia, kita tengok sini. Okey, yang pertama kena pasti dulu G mana, F yang mana, C yang mana. Kita comparekan daripada ni. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tambah 2GX plus 2FY plus C equals to 0. So daripada sini kita compare. Sebelah X ni kita nampak negatif 8, tapi kena bagi 2. Dapatlah G. Sebelah Y ni dia panggil F, tapi jangan ambil 6, kena bagi 2 dulu. Dapat 3. Yang C ni ambillah nombor dia sama ada positif 8 ataupun negatif 8. Ini ikut soalan. Okey, kemudian daripada C ni kita boleh dapatkan dia punya center. Kita boleh gunakan ketiga X. Okey, kita dapatkan tangent line. Okay, tangent line mudah je. Okey, maksud dia kalau kita berdasarkan equation yang diberi ni, kita pecah ni, X kuasa 2 ni adalah hasil darab di antara X dan X. X dan X. Tapi X yang kedua tu kita letak X sub 1. Maksud dia X sub 1 nanti kita akan ganti mengikut titik yang ada di atas circle tu. Sama juga untuk Y ni. Saya boleh tulis Y darab Y. Tapi kita ambil Y yang kedua ni Y sub 1. Maksud dia tempat yang kita boleh ganti. Kemudian untuk yang di sini pula kita boleh ambil tambah G. Okey, tambah G, ataupun kita boleh ambil sebagai, okey, saya boleh ni, sebab kita kena ingat dia kena bagi 2. Maksud dia yang ini kena pecah. Ini saya kena pecah supaya dia akan jadi X tambah X. Ini maksud dia 2X ni. 2X. Ini 2X ni. Maka saya boleh tulis negatif 4. Negatif 4 X tambah X1. Okey tadi. Asalnya negatif 4. Negatif 4 X tambah X. Negatif 4 tambah 2X. Negatif 4 darab 2X. Dapat negatif 8. Tapi yang ini kita buat tambah. So X tambah X. 2X darab negatif 4, negatif 8 lah. Kemudian tambah dengan, okay, ini pun sama juga. Saya kena keluarkan 2, maka dekat sini 3 dah. 3. Kemudian kita ada 2Y. Tapi Y yang kedua tu kita letak Y sub 1. Tambah dengan 8 equal to 0. Okay. Maknanya, yang ini cara dia, kalau kita ada equation of the circle ni, kita dah ada, kita nak cari tangent. Kita boleh pecah cara dia macam ni. X kuasa 2 hasil daripada X darab X. Tapi X yang kedua tu letak X sub 1. Tempat yang kita boleh ganti. Untuk yang di sini pula, kita tak boleh X darab X. Dia akan jadi kuasa 2. Kita nak X saja. Maka saya pecah X tambah X. 2X. 2X darab 4 dapatlah negatif 8. Sama juga ni. 2Y darab 3 dapatlah 6Y. Okay. So sekarang ni kita ambil titik 31 ni gantilah. X1 ni 3, Y1 ni adalah 1. So kita ganti je.
Okay. So kalau kita ganti, kita akan dapat yang ini akan jadi 3x tambah y. Sebab y itu 1. Tambah dengan, tambah ke tolak? Okey, tolak 4. Kemudian kita ambil x tambah 3. Tambah dengan 3y tambah 1. Tambah 8. Sama dengan 0. So kita proses ni nanti, akhir sekali kamu akan dapat 4y tolak x tolak 1 sama dengan 0. Okay. Ini adalah tangent line. Yang ni. Okay. Ini adalah tangent line. Tangent line. Okay. Jadi kalau kita guna cara ni, ini maksud dia adalah equation of tangent. Yang ni. Okey, setakat ni faham tak? Ada nak tanya ke? Boleh tak? Boleh, sir. Boleh. Jadi untuk tangent je kita guna cara ni. Kalau normal tak boleh guna cara ni. Okey, kita tengok bagaimana cara kita dapatkan normal. Okey, jadi sekarang ni kita boleh gunakan equation ni. Kita akan dapat gradient. Daripada sini kita akan dapat gradient. Okey, saya teruskan. Ini tadi kita dapat. Okey, so daripada tangent line tadi, kita dapatkan dia punya gradient dia. Tadi saya dapat tadi y. Tadi kita dapat tangent line tadi y equals to, asalnya 4y. Okey, minus x minus y equal to 0. Kalau kita jadikan y sebagai tajuk, so y equals to x plus 1. Tapi semua ni bagi 4. Okey, so daripada sini kita akan dapat tangent, gradient of tangent adalah 1/4. Jadi nak dapatkan gradient of normal, kita boleh gunakan yang tadi. M tangent multiply by M normal, samakan dengan negatif 1. Gunakan formula ni, maka kita akan dapat gradient of normal. Okey, so kita ambil gradient of normal. Kemudian gradient of normal dah ada negatif 4. Point kita boleh ambil daripada yang tadi 3, 1. Dan kita gunalah formula y equals to mx tambah c. Okay. Kita dah ada point, kita dah ada gradient. So kita boleh gunakan formula ni untuk mencari equation of normal. Okay. So kamu selesaikan. Okay. So akhir sekali kita akan dapat y sama dengan negatif 4x tambah 13. Okay, contoh yang ketujuh. Yang ini pula, kita nak mencari find the length of the tangent from the point A. Point A ni maksudnya terkeluar daripada circle. Katakan 67, 67. To the circle, ni circle. Circle equation dah ada lah. Okey, jadi kita untuk selesaikan ni nak cari D ni. Find the length of the tangent. Maksud dia kita nak mencari, kita ada satu garis tangent. Garis tangent ni kena ingat garis yang langgar circle pada satu titik. Okey, ini garis. Sekarang ni nak tahu berapa panjang daripada point yang keluar daripada circle ni ke tangent. So berapa panjang D ni. Jadi cara yang pertama kita boleh gunakan nota tu. Cara dia, okey, ni saya tunjuk cara yang pertama. Okey, kalau kita ada general form, diberi general form, untuk dapatkan length of the tangent, kita boleh gunakan formula ni. D itu sama dengan square root. Kita ganti je nilai titik ni. X tu 6, Y tu 7. So ganti je. Ganti je. 6 kuasa 2 tambah 7 kuasa 2 tolak 2 darab 6 tolak 8 darab 7 tolak 8. Okay. Kita akan ikut je formula, tapi kita kena buat square root. Okay. Maka terus kita akan dapat panjang tu adalah 3. Okay. Ini cara yang pertama. Maksudnya daripada general form tu, kita ambil titik ni adalah XY. Kita ganti dalam equation ni. So formula dia mudah je, ganti je dalam equation. Dalam equation, tapi jangan lupa kita mesti buat square root. Terus kita akan dapat nilai dia adalah 3 unit.
Okay, cara yang kedua ni, saya gunakan Pythagoras theorem. Sebab bila tangent lain ni, dia mesti ada 90 darjah. Tangent lain ni kepada radius mesti 90 darjah. Maka saya boleh gunakan Pythagoras theorem. Okay. Jadi kalau ikutkan ini 90 darjah. Okay, 90 darjah. Jadi tugas kita nak mencari D. Maka kena tahu berapa panjang dia ni. Berapa panjang ni. Kemudian kena tahu pula berapa panjang sini. Yang pertama, kita boleh dapatkan nilai R ni. Kalau general form, kita boleh gunakan formula G squared plus F squared minus C. Untuk dapatkan radius. Untuk dapatkan radius. So, kita dah ada G. Okey, ni daripada sini kita ambil lah G berapa. G ni adalah nilai sebelah X. Tapi jangan ambil negatif 2. Kita kena bagi 2. So, G itu adalah negatif 1. G itu adalah negatif 1. F pula yang mana? F itu adalah Y. Y ni kita nampak negatif 8 tapi kena bagi 2. So, negatif 4. So, kita akan ambil G kuasa 2, so negatif 1 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2. Tolak dengan C. C ni kena bawa ke sebelah kiri 8 ni. So, ambil negatif 8. Okey. Ini nanti kamu kira kita akan dapat nilai radius tu adalah 5. Nanti kamu cari ni. Nilai dia adalah 5. Ni untuk R. Kemudian step yang kedua, kita kena cari berapa panjang AC. AC ni kita boleh gunakan formula jarak antara dua titik. Kita boleh ambil punca kuasa 6 tolak 1. Kita boleh ambil 6 tolak 1 kuasa 2. Ini formula jarak. Kemudian 7 tolak 4 kuasa 2. Okey. Ini nanti kamu kira, kita akan dapat nilai dia punca 34. Ini nanti kamu kira ni. Punca 34. Okey. Jadi, bila dah selesai ni, barulah kita boleh kira D. D itu kita gunakan Pythagoras theorem. Maksudnya kita akan ambil panjang ni panjang AC kuasa 2. AC kuasa 2 tu adalah punca 34 kuasa 2. Kemudian tolak dengan R kuasa 2. R kuasa 2 tu 5 kuasa 2. Ni teorem Pythagoras. Nak cari D, hypotenuse tolak dengan R ni. Ni untuk nilai D kuasa 2. Nanti kamu selesaikan ni, maka D itu adalah punca kuasa 34 tolak 25. Maka akhir sekali kita akan dapat nilai 3. Sama macam tadi lah. Sama macam tadi. Okay? Jadi kamu pilihlah. Kamu nak gunakan formula yang pertama tadi, metod yang pertama tadi, ataupun kita nak guna formula yang biasa. Kita gunakan Pythagoras theorem. Cuma banyak kerja sikit lah. Sebab kita perlu cari radius dan kita perlu cari panjang AC. Okey, jadi untuk circle ni, kita ada dua formula. Yang pertama dia panggil standard form. Okey, standard form. Okey, standard form ni formula dia adalah kurungan X tolak H kuasa 2 tambah Y subset K squared equals to R squared. Okay. Ini standard form. Di mana yang pertama tu kalau dapatkan standard form, kita mesti ada center. Yang pertama center. Center tu adalah HK. Kalau standard form. Kemudian radian ni ikut soalan lah. Okay. Ini ikut soalan. Kemudian satu lagi formula, kita gunakan general form. Okay, general form. Okay, X squared plus Y squared. Dia bermula dengan G dulu. Kamu jangan ubah pula. Tukar kepada 2fx. Mula dengan G dulu. Kemudian Y baru kita guna F. Tambah C equals to 0. Okay, sama juga. Center tu kena hati-hati. Untuk general form, center tu bukan HK. Dia menggunakan negative G dan negative F. Cara dia, kita baca daripada sini, tetapi kita kena bahagi 2 dulu.
Kalau kita bagi 2, kita akan dapat G. Bila masuk dalam center, mesti ada negatif. Sama juga ni. Kalau kita nak ambil daripada sini, kita bagi 2, dapat F. Nak masukkan ke dalam point, mesti ada negatif F. Itu dia punya kaedah dia. Kemudian, radius, dia ada formula dia. Untuk general form ni, cara dapatkan radius, kita ambil G kuasa 2, tambah F kuasa 2, tolak C. Okay? So, kamu kena ingat untuk circle ni, dia ada 2 cara penulisan untuk equation. Standard form ataupun general form.